Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah ikutan kepada kita sehingga kita dapat melihat bagaimana ibadah puasa itu disyariatkan kepada kita semua pada hari ini. Semoga kita boleh syafaat daripada insan yang mulia ini, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa la'allakum tattaqun. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan rahmat, bulan ibadah, bulan pesta ibadah. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan pahala ibadah dilipat gandakan. Kesemua ini terdapat di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Pada hari ini, saya ingin mengajak diri saya serta pada pendengar sekalian, marilah kita sama-sama merebut peluang untuk kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sehabis baik. Sesungguhnya bulan Ramadan ini merupakan lubuk pahala kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Jadi rebutlah peluang, ruang dan masa kita sebaiknya untuk mengabdikan diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin sebutkan di sini waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa salah satu lubuk pahala yang kita perlu ambil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Daripada hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bagi orang yang berpuasa dia akan memperolehi dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kedua kegembiraan ketika dia bertemu Tuhan. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kita sebagai manusia fitrah mempunyai nafsu berkehendak kepada makan dan minum. Nikmat kegembiraan ini kita akan terasa di saat kita menunggu untuk berbuka puasa bersama-sama terutamanya. Kedua ialah kegembiraan kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita melaksanakan ibadah puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Semua ini juga kita dapat berdoa. Selain itu juga kita dapat berdoa kepada Allah kerana di saat berbuka puasa ini Allah akan makbulkan doa kita. Sama-sama kita berdoakan agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesejahteraan buat diri kita, keluarga, masyarakat, dan kita minta moga Allah Subhanahu wa taala angkatkan musibah dan ujian yang Allah bagi kepada kita melalui COVID-19 ini. Itu yang pertama. Lubuk pahala yang kedua ialah bersahur. Nabi berkata, tasahharu fa inna fi suhur barakah. Hadis muttafaqun alaih. Bersahurlah, sesungguhnya bersahur itu akan mendapat barakah. Di dalam bulan Ramadan ini kita disunatkan bersahur walaupun dengan hanya kita minum segelas air. Kita mengambil barakah dan pahala bagi orang yang bersahur. Kita mengambil bila kita bersahur ini kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan kita akan mendapat ganjaran khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mas sahur al-mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur
bagi orang mukmin itu dengan buah tamar. Hadis riwayat Abu Daud. Keberkatan bersahur yang ditunjukkan dalam hadis ini terbahagi kepada dua jenis keberkatan. Keberkatan daripada segi syariah, iaitu keberkatan dalam mengikut sunnah Nabi baginda Rasulullah SAW, iaitu kita ittiba' sunnah. Mana Nabi buat, kita buat. Kita mendapat ganjaran pahala. Ia juga menjadi penyebab kita ketika waktu sahur itu kita perbanyakkan berzikir, berdoa, beristighfar. Ia merupakan waktu mustajab doa. Dan yang kedua, keberkatan badaniah. Keberkatan badaniah ini kita akan mendapat tenaga dan untuk semangat kita untuk berpuasa, untuk menahan diri daripada kita melakukan perbuatan yang tidak baik disebabkan oleh lapar. Lubuk pahala yang ketiga yang ingin saya sebut di sini seterusnya adalah solat sunat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah ampunkan dosanya. Di dalam hadis ini, man qama Ramadan, iaitu mendirikan solat, iaitu bermaksud solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih hukumnya iaitu sunat muakkad, dituntutkan kepada kita untuk melaksanakan pada bulan Ramadan. Sekarang kita masing-masing dapat melaksanakan solat tarawih di rumah masing-masing. Tiada solat jemaah tarawih di masjid ataupun di surau. Terpulang kepada kita untuk nak laksanakan solat sunat tarawih berapa rakaat yang kita mampu laksanakan. Tetapi Nabi Muhammad SAW melaksanakan solat sunat tarawih 8 rakaat di Masjid Nabawi. Baginda sambung beribadah dan para sahabat melaksanakan solat sunat tarawih sehingga 20 rakaat, diikuti pula dengan solat sunat witir. Solat sunat witir 3 rakaat. Pada Ramadan kali ini kita bawa roh kemeriahan ibadah itu di dalam rumah kita. Kita wujudkan suasana bi'ah solihah, wujudkan suasana yang baik, suasana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ahli keluarga kita. Kita imarah sungguh rumah kita dengan ibadah membaca Quran, dengan ibadah solat sunat, dengan ibadah berbuka puasa, ibadah bersahur, insya-Allah. Seterusnya, sidang pendengar sekalian, lubuk yang keempat yang ingin saya sebutkan di sini adalah bersedekah di dalam bulan Ramadan ataupun kita mengeluar zakat fitrah. Daripada hadis daripada Anas ketika mana ditanya tentang ayyus saum afdal ba'da Ramadan, faqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan, qila fa ayyu sadaqah afdal, qala sadaqatun min Ramadan. Daripada hadis daripada Anas, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang puasa yang paling utama, puasa ialah paling utama setelah puasa Ramadan. Baginda menjawab puasa di bulan Sya'ban, iaitu untuk memuliakan bulan Ramadan. Beliau bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW tentang sedekah. Apakah sedekah yang paling utama? Beliau menjawab sedekah di bulan Ramadan. Banyak kelebihan apabila kita bersedekah. Bersedekah ini sebenarnya mengikat hubungan kasih sayang sesama manusia. Tidak timbul kedudukan dua darjat, orang yang senang ataupun orang yang susah. Ini orang senang, ini orang susah. Perasaan kasih sayang kita diikat dengan amalan sedekah kita kepada yang memerlukan. Sidang muslimin muslimat yang mata Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mengubah musibah ujian yang melanda di Malaysia ini dengan kita bersedekah. Kerana bersedekah ini benteng, kerana Nabi berkata bersedekah ini bentengilah hartamu dengan zakat. Ubatilah orang sakit dengan bersedekah.
dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Rasulullah menjanjikan bahawa dengan bersedekah ini Allah akan sembuhkan kita daripada penyakit. Banyak lagi kelebihan bersedekah. Ibarat kita sedikit tanda ada, bagi banyak sedikit tanda ingat, ada bagi banyak tanda ada. Seterusnya yang terakhir, lubuk pahala yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini ialah malam Lailatul Qadar. Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan keberkatan, di mana dalam bulan ini melakukan peristiwa nuzul Quran. Mukjizat agung Al-Quranul Karim diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah kurniakan juga keberkatan kepada hambanya yang istiqamah, yang komitmen dia tinggi melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Mereka ini sebelum Ramadan mereka sudah bersedia dengan berpuasa. Sebelum Ramadan mereka sudah bersedia. Pada bulan Ramadan mereka istiqamah dengan zikrullah, dengan qiyamul lail, dengan membaca Quran, bersedekah dan melakukan amal kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan iaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Pada malam Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa dia malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar dalam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan ini, pada ulama berpendapat sebaik-baik amalan soleh adalah pada malam yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berdasarkan nas daripada surah Al-Qadr tadi. Antara kelebihannya ialah disebut oleh Imam Al-Qurtubi bahawa malam Al-Qadar ini mempunyai kelebihannya kerana banyak keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak terdapat seumpamanya dilakukan pada amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada pada malam Qadar, yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Selain itu, malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Imam Qurtubi berkata bahawa mereka turun pada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hingga ke waktu fajar. Turun juga pada malaikat membawa rahmat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya kongsikan 5 perkara yang dikatakan bulan Ramadan ini lubuk pahala kepada kita. Sama-sama kita bersungguh-sungguh merebut peluang Ramadan kali ini dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Akhir kata kepada ketua-ketua keluarga, selamat menjadi imam terbaik, dan kepada frontliner, selamat menjalani ibadah puasa dan selamat melaksanakan tugas yang pastinya besar ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tingginya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.